Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Nur Anis Syafiqah binti Zulkifli merupakan pelajar tahun 3 Sarjana Muda Pengajian Linguistik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan bertemakan bahasa dan linguistik, saya ingin membincangkan tajuk kajian saya iaitu penggunaan singkatan dalam sistem pesanan ringkas SMS Majlis Keselamatan Negara MKN. Penyingkatan kata merupakan salah satu subtopik yang jarang dikaji namun mempunyai keunikannya tersendiri. Proses ini melibatkan pemendekan iaitu salah satu pembentukan kata yang melibatkan pengurangan morfem-morfem iaitu sebagai salah satu pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Proses pembentukan ini melibatkan akronim, penggemblengan dan juga penyingkatan. Setiap proses ini mempunyai mekanisme yang tersendiri di mana digunakan untuk memendekkan sesuatu perkataan untuk menjadi istilah yang baru. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan memperlihatkan dari pembentukan kata melalui aspek kependekan kata khusus kepada singkatan yang berlaku semasa penularan pandemik COVID-19 di negara kita Malaysia. Kajian ini akan memperlihatkan kata singkatan yang berlaku dan disebarkan dalam sistem pesanan ringkas SMS yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN kepada masyarakat di Malaysia. Bagi memastikan kajian yang dilakukan ini adalah berada dalam landasan yang betul, pengkaji telah menetapkan 3 objektif yang perlu dicapai. Yang pertama, mengenal pasti jenis kata kependekan singkatan yang terdapat dalam sistem pesanan ringkas SMS yang dikeluarkan oleh pihak MKN sepanjang tempoh bulan Mac 2020 sehingga Disember 2020 dalam konteks tulisan. Yang kedua, mengklasifikasikan bentuk kata kependekan singkatan itu kepada kategori masing-masing. Yang ketiga, menganalisis penggunaan kata kependekan singkatan berdasarkan konteks ayat yang dikaitkan dengan COVID-19. Bagi mendapatkan maklumat tambahan terhadap tajuk kajian yang hendak dilakukan, pengkaji telah melakukan semakan untuk mengenal pasti kajian-kajian lepas yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, pengkaji telah menemukan 5 kajian yang telah dilakukan terhadap kajian terutamanya dari aspek pembentukan kata. 3 kajian yang dijalankan ini adalah dilakukan oleh pengkaji dari negara jiran iaitu Indonesia dan juga 2 kajian yang dilakukan oleh pengkaji di negara kita Malaysia. Selain daripada kajian terhadap aspek pembentukan kata, pengkaji juga menemukan kajian yang memfokuskan kepada COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana COVID-19 merupakan satu kajian yang wajar diambil tahu kerana ia merupakan bidang yang masih baharu lagi. Oleh sebab itu, kajian yang dilakukan oleh pengkaji dalam negara ini telah melakukan perbincangan terhadap isu semasa berkenaan penularan wabak COVID-19 di negara-negara yang paling terkesan sehingga meningkatkan keancaman keselamatan terhadap penduduk di negara masing-masing. Kaedah kajian yang dilakukan dalam kajian ini adalah melalui kajian teks. Data-data ini diperoleh melalui data-data teks mesej yang dikeluarkan oleh pihak MKN kepada orang ramai sepanjang tempoh bulan Mac 2020 sehingga Disember 2020. Pengkaji telah menggunakan platform laman sosial peribadi milik pengkaji untuk mendapatkan tangkapan skrin daripada beberapa orang pengguna. Hal ini dilakukan bagi memastikan bahawa maklumat yang diperoleh itu tepat dan disebarkan kepada orang ramai, sekaligus dapat membuktikan bahawa mesej yang dikeluarkan oleh pihak MKN tersebut itu dapat diterima oleh semua orang. Setelah memperoleh tangkapan skrin yang diminta oleh para pengguna talian komunikasi di Malaysia, pengkaji telah membandingkan tangkapan skrin tersebut dengan tangkapan skrin milik pengkaji sendiri. Seterusnya, analisis data itu dilakukan dan dipecahkan kepada 2 kategori iaitu kategori dalam bahasa Melayu dan kategori bahasa Inggeris. Kemudian,
Data-data ini akan dikaji dan dianalisis menggunakan pendekatan Ismail Dahaman 2017. Setelah melakukan analisis yang terperinci terhadap data-data teks mesej tersebut, pengkaji telah mendapati terdapat 20 data singkatan secara keseluruhannya. Terdapat 12 data singkatan dalam bahasa Melayu dan juga 8 data singkatan dalam bahasa Inggeris. Proses pembentukan kata singkatan dalam bahasa Melayu boleh dilihat melalui rajah-rajah di bawah. Sebagai contoh, singkatan PKP merujuk kepada Perintah Kawalan Pergerakan di mana huruf P diambil daripada perkataan perintah, huruf K diambil daripada perkataan kawalan dan huruf P diambil daripada perkataan pergerakan. Begitu juga dengan singkatan PKPB, PKPD dan juga PKPP. Bagi singkatan PDRM, AADK, JPA dan KKM, singkatan ini juga melalui proses pembentukan yang sama. Bagi proses pembentukan singkatan KL, WP dan juga YAB, proses pembentukannya adalah sama seperti sebelum ini. Namun begitu, bagi singkatan KPDN, HEP, kata hubung dan yang terkandung dalam frasa nama ini terpaksa digugurkan kerana dianggap tidak perlu untuk disertakan dalam pembentukan singkatan ini. Bagi proses pembentukan kata singkatan dalam bahasa Inggeris boleh dilihat dalam gambar rajah berikut. Sebagai contoh, frasa nama work from home disingkatkan menjadi WFH di mana huruf W diambil daripada perkataan work, huruf F diambil daripada perkataan from dan huruf H diambil daripada perkataan home. Begitu juga dengan singkatan SOP, MCO dan juga HSO. Pengkaji juga telah menemui kerencaman bahasa yang berlaku dalam teks mesej yang dikeluarkan oleh pihak MKN di mana penggunaan singkatan WFH dan SOP yang merujuk kepada frasa nama bahasa Inggeris telah diletakkan dalam teks mesej dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan pembentukan kata singkatan CMCO, EMCO, CPRC dan MOA. Kajian terhadap penggunaan singkatan dalam penyampaian maklumat menerusi sistem pesanan ringkas adalah satu perkara baru terutamanya ketika penularan pandemik COVID-19 di negara kita. Pengkaji dapat menganalisis bentuk singkatan yang dijumpai iaitu dan dikelaskan kepada dua jenis kategori iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di mana terdapat 12 data dalam bahasa Melayu dan 8 data dalam bahasa Inggeris. Dalam penganalisisan yang dibuat, penulis telah menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Ismail Dahaman 2017 sebagai panduan untuk merungkaikan dan menganalisis pembentukan kata singkatan tersebut. Kajian terhadap penggunaan singkatan dalam sistem pesanan ringkas SMS sebenarnya banyak membantu masyarakat untuk memahami maklumat yang disampaikan oleh pihak berkuasa secara lebih mendalam. Penggunaan singkatan ini dalam penyampaian maklumat adalah signifikan terutamanya dalam masyarakat tempatan. Penggunaan singkatan ini juga membantu masyarakat untuk memahami dan mengingati kerana pembentukan kata itu adalah pendek dan ringkas. Seterusnya, pembentukan kata ini akan sering berlaku dan kemungkinan besar akan bertambah dalam kewujudan proses pembentukan kata dalam istilah baharu kerana penularan pandemik COVID-19 masih berlaku dalam negara kita dan juga di negara-negara lain. Oleh sebab itu, penggunaan ini wajar digunakan terutamanya dalam situasi sedemikian. Oleh sebab itu, pengkaji dapat merumuskan bahawa terdapat satu corak sahaja dalam proses pembentukan kata jenis singkatan ini iaitu proses pembentukan ini adalah dengan mengambil huruf pertama bagi setiap perkataan dalam komponen frasa nama tersebut. Akhir sekali, berikut merupakan rujukan yang digunakan sepanjang proses penulisan ini. Sekian, terima kasih.